Dan saya ada beberapa premis yang saya nak letakkan. Pertama, kita dalam dewan ini dan di luar sana adalah pengguna. Ya. Ada 30 juta rakyat, semua pengguna. Okay. Hal yang kita bangkitkan ini ada kaitan dengan isu sara hidup. Dia Jabatan Statistik kata, semakin miskin pendapatan rakyat, semakin banyak dia belanja untuk makanan. B40, di kerak bawah, lantai bawah, kemiskinan, kalau dia dapat RM100, RM40 untuk makanan. Orang kaya, top 20, RM100 yang dia dapat, itu untuk leisure. Dia daftar kelab mewah, dia melancong. Makanan is only 10%. Makan pantang, kaya, tak boleh makan banyak lah. Itu pattern kehidupan dan corak perbelanjaan rakyat. Dan bagi setiap pendapatan rakyat, bila dapat gaji, pendapatan rakyat ni datang pada gaji, daripada warisan, dia mewarisi harta, ataupun sewa, duit sewa, ataupun sekarang ni, pendapatan rakyat ni datang daripada pemberian tunai kerajaan. Demikianlah sumber pendapatan rakyat, kata Jabatan Perangkaan. Baik. Bila rakyat dapat gaji tiap bulan, dia akan guna untuk beli makanan, dia bayar bil rumah, kos pengangkutan, biaya pendidikan anak. Kalau sekarang, gadget, data, dia kena belanja. Kemudian, perbelanjaan kesihatan, sekarang ni. Ya. Itu adalah jenis perbelanjaan rakyat. Kenapa isu ini sekarang menjadi kencang dikumandangkan? Alasannya mudah. Kerana rakyat betul-betul merasai tekanan itu. Baik. Jadi perbahasan saya petang ini ada 3 komponen. Pertama adalah satu kenyataan fakta, pengkesahan, anecdotes. Yang kedua, saya akan sentuh tentang governance atau tata kelola, peranan kementerian, wujudnya akta-akta yang boleh kita guna pakai, dan sebagainya. Perkara ketiga adalah saya nak kemukakan syur, cadangan, dengan harapan kalau syur itu dipertimbangkan, yang berhormat menteri, sahabat lama saya, puluhan tahun bersahabat, boleh membawa ke peringkat Majlis Tindakan Kos Sara Hidup yang dipusi Perdana Menteri, kemudian dia olah menjadi kertas jemaah menteri, kemudian dilaksanakan. Saya ada 3 perkara. Penyataan masalah, saya tak mau ulangi, cuma saya nak kukuhkan aja. Apabila kita kata rakyat miskin banyak belanja untuk makanan, saya bagi contoh ayam, dan ayam. Rakyat Malaysia ni makan ayam yang ketiga tertinggi di dunia. Ukuran dia adalah 55 kilogram per person per year, atau 30 hingga 35 ekor seorang setahun. Ketiga paling tinggi di dunia kita ni. Ya. Fakta. Baik. Mana Kulim dapat fakta ni? Saya bersembang dengan poultry companies, terutama yang disenaraikan. Leong Hap, Teo Seng, Le Hong. Saya berkawan dengan mereka lah. Untuk bahas ini pun tadi saya lunch dengan mereka. Saya kata saya nak bahas petang ni di kamar khas. Boleh tak share? Apa dia cerita dia? Jadi saya kena dengar. Rakyat mengadu, kita dengar. Pemain industri pun kita dengar. Walaupun cuma satu, iaitu ayam. Baik. Tan Sri, mereka beritahu saya, untuk hasilkan seekor ayam hidup di ladang, sebelum harvest, kosnya sekarang RM6. RM6 ayam hidup. Dan 65 sekilo ke RM6 sekor? Sekor. Ayam hidup kita kira sekor. Tak kira kilo ni, kira sekor. Ayam hidup. RM6. Kg ayam hidup. Termasuk bulu, termasuk semua ya. Per kg. Baik. Dan untuk menghasilkan seekor ayam tu, sekarang ni, mereka 75% adalah makanan.
jagung dan soya. Mereka beli dari Brazil, beli dari Argentina. Saya dengar ya. Baik. Dan bila mereka jual, jadi RM8.50. Harga runcit akan bermula dengan RM9.20. Kemudian ikut rantaian lah. Makin jauh nanti makin mahal lah. Ikut rantaian. Tapi itu nak memahami. Supaya kita berlaku adil, memahami susu galur rantaian bekalan. Tansi, saya tanyakan pada mereka. Sebagai usahawan lama. Ni bursa saham semua ni. Walaupun mereka beritahu saya, mereka rugi sejak bulan 4. Rugi. Leong Hap ni, daripada 1 bulan 4 hingga 30 bulan 9 tahun ini, pendapatan dia adalah 950 juta. Industri ayam. Dia mewakili 30% pasaran. Tapi, kerugian dia selepas cukai adalah 21 juta. 21.5. Dia rugilah ni. Ni cerita rugi semua ni. Nah? Iaitu, dia panggil sini profit loss after and before tax. Baik. Semua rugi. Saya tengok dalam bursa Malaysia ni, rugi semua. TPC rugi, CAP rugi, LTKM rugi, Lehong rugi, Teo Seng rugi, semua rugi. Bursa dia tak boleh tipu. Dia mesti lapor sejujurnya. Dia kata dia rugi. Baik, pemain industri yang besar-besar rugi. And they put the blame on harga makanan. Tukaran ringgit dan sebagainya. Baik. Saya tanya dia, lama bermain dengan industri, mereka ni. Saya tanya, berapa lama harga tinggi ini akan berlarutan? Mereka anggarkan antara 4 hingga 5 bulan lagi, trend ini akan berterusan. Mereka ada ahli ekonomi dalam syarikat mereka yang nak meramalkan sebab dia nak plan ni, kewangan dia. Baik. Bermaksud kita kena menjangkakan kita akan berdepan dengan kenaikan harga ini kalau satu tak dilakukan dalam tempoh lagi setengah tahun, kalaupun tidak lebih. Baik. Oleh kerana dikenal pasti punca kenaikannya. Salah satulah ya. Sebab dia mewakili 75% daripada kos. Maknanya utilities, labor, rental, transport itu kecil. Jadi kalau kita bagi subsidi elektrik pun, dia tak memberikan kesan signifikan kepada kos pengeluaran. Tapi kalau kita intercept di peringkat harga, okey, dalam bentuk apa? Saya mencadangkan supaya Kementerian mengangkat cadangan untuk kerajaan menimbangkan soft loan. Soft loan. Ya. Tapi sasarannya bukan pemain besar yang Muhammad Menteri. Pengeluar kecil ini, pengeluar kecil, small farmers yang mengeluarkan ayam ni, dia mewakili 30 hingga 40% pasaran bekalan. Bantu mereka ini. Syarikat besar yang saya sebut tadi, pendapatan mereka ratusan juta. Betul lah sekarang ni mereka rugi beberapa bulan. Tapi mereka boleh survive. Tetapi, yang menghasilkan bekalan sehingga 30 hingga 40% adalah penternak kecil-kecilan ini. Wujudkan soft loan. Saya tengok dalam buku anggaran bajet baru ni, soft loan dalam bidang ni cuma kecil, dalam 200 juta je. Kecil. Satu ketika, untuk segmen soft loan ni pernah mencecah 1 bilion ringgit. Jadi, kalau nanti ditanya, mana dapat duit? Sawit sekarang ni harga RM5,200 CPO. Cukai keuntungan yang Tengku, yang Menteri Kewangan Umum di Parlimen pada November lepas sahaja berjumlah hampir 70 bilion ringgit. Industri sawit. Pendapatan cukai daripada situ sebenarnya boleh digunakan untuk mewujudkan mekanisme soft loan, sebab pemain industri besar kata kenaikan harga ini akan berterusan sehingga 5 hingga 6 bulan. Jadi, itu sasaran kita. Yang pertama. Yang kedua, ialah apa yang kita istilah sebagai output-based subsidies. Pengeluar kecil ini, kalau mereka hasilkan lebih banyak,
kita berikan mereka lebih subsidi. Output subsidi. Jadi output subsidi, soft loan adalah dua mekanisme segera yang kalau kita buat, kita mampu untuk mengurangkan harga ayam dalam masa terdekat. Minyak masak. Kita guna 1 juta tan minyak sawit mentah. Untuk kemudiannya ditapis dan menghasilkan RBD Olin yang kemudian buat minyak masak. Kita ada skim yang kita panggil Cooking Oil Subsidy Scheme. Peruntukan tahun depan cuma 400 juta. Tak cukup. Tahun ini saja, Tan Sri Speaker, kerajaan dah belanja hampir 1 bilion ringgit untuk memastikan minyak paket sekilo tu dijual dengan harga RM2.50 di pasaran. Untuk menjamin 60,000 metrik tan minyak sawit sebulan, kekal dengan harga RM2.50, setahun kerajaan peruntukkan terpaksa belanja 1 bilion. Peruntukan yang kita lulus baru ni cuma 400 juta. 3 bulan habis lah. Ini realiti. Saya suka menganjurkan, saya dah bahas baru ni di peringkat kementerian, iaitu harga 2 peringkat. Kita menghasilkan 20 juta tan minyak masak, minyak sawit. Untuk ekspor itu, gunakanlah harga pasaran. 5,200, 5,200. Tapi untuk kegunaan dalam negeri yang 1 juta tan sahaja, kat situ kita cap the price. Itu mekanisme di mana dari sudut pentadbiran dan governance, kerajaan gunakan kuasa di situ. Gunakan kuasa di situ. Dari segi cukai, kerajaan kenakan cukai makmur, windfall tax. Dari segi cukai sudah. Tapi dari segi kuasa yang ada pada kerajaan, kita patut buat mekanisme 2 harga. Yang itu pun saya kira boleh memberikan kesan segera. Tan Sri, dari sudut governance dan tata kelola, mekanisme itu saya fikir sudah wujud dan cuma perlu untuk digerakkan sesuai dengan keadaan semasa sekarang. Majlis Tindakan Kos Suara Hidup ni sejarahnya dimulakan oleh Yang Berhormat Pekan masa dia Perdana Menteri. Dipengusikan oleh Yang Berhormat Bagan Datuk. Bila PH jadi kerajaan, kita kekalkan mekanisme yang sama. Walaupun term of reference dia setahun mesyuarat 2 kali, tapi dulu kita mesyuarat sebulan sekali. Pegawai saya di belakang dulu, pernah jadi pegawai saya, mereka hadir. Mereka tahu, sebulan sekali. In between itu adalah peringkat jawatankuasa kerja, di mana ketua-ketua setiausaha kementerian dan agensi hadir. Di situlah kita duduk, kita bincang, kita cari idea. Ada tak hasil? Ada. Apa contoh? Kerana pengangkutan adalah satu daripada kos hidup rakyat. Hasil Majlis Tindakan Kos Suara Hidup lah yang membuat keputusan untuk menurunkan tambang kereta api luar bandar. Kemudian mengenakan kad. Dengan harga kad RM100 itu dia boleh travel berapa banyak kali bulan. Itu adalah hasil idea yang dikemukakan oleh jawatankuasa itu, dibincang. Dibuat kertas jemaah menteri, dijadikan polisi dan kerajaan subsidi pengangkutan itu di bawah Kementerian Pengangkutan. Dan ada beberapa contoh lain lagi kita bincang. Termasuk dalam bentuk industri padi. Yang harga sekarang, padi, rakyat Malaysia makan beras 3 juta tan setahun. Kita hasilkan 2 juta tan. Kita import 1 juta tan. Kita tubuhkan jawatankuasa anti-monopoli. Kita kata dismantle polisi yang memberi seorang saja untuk import beras dari luar. Kita kata buka kepada ramai players. Itu antara sure oleh Majlis Tindakan Kos Suara Hidup. Penanam padi di negara kita, Tan Sri Speaker, berhempah pulas, berjemur panas, memandi hujan, harga padi dia tak boleh lebih RM1 2 kupang 1 kilo. Tak boleh lebih. Itu saja nilai kerja keras dia. Kalau dah jadi beras, beras dia tak boleh lebih RM2 6 kupang sekilo. Sebab kita cap harga. Beras import kita tak cap harga.
Bawalah beras Vietnam banyak mana pun. 60% daripada 1 juta tan adalah beras Vietnam. Kita tak cap harga. Padahal kualiti dia lousy, teruk. Padi yang dihasil oleh penanam padi kita di jelapang padi negara kita jauh lebih berkualiti. Tapi polisi kerajaan sekarang kita cap harga beras tempatan. Tapi beras import kita tak ada cap harga. Seolah-olah beras import dari luar lebih berkualiti. Tidak. Ya. Jadi, kerana wujudnya keadaan seperti inilah, dari sudut tata kelola dan governance, saya fikir isu-isu seperti ini wajar dibincangkan. Syur saya yang ketiga, peranan pasar borong selayang harus ditengok semula. Ini adalah kunci ibu segala masalah. SSM di bawah KPDNDCP telah membuat kajian rantaian bekalan ini. Dan telah pun mengenal pasti puncanya. Bahkan kertas itu malah mengesyorkan kajian buat pasar borong baru. Pasal borong itu dah di luar kawalan dah. Dia ada kartel yang dah menguasai dah. Apa tidaknya? Tan Sri, satu ketika pilihan raya kecil Cameron Highland, saya bantu pergi berkempen dan singgah di pasar di Felda Sungai Koyan. 1 jam aja dari Tanah Rata Cameron Highland. Di pasar malam di situ, harga sawinya ketika itu RM3.50. Kemudian saya berkempen di Tanah Rata. Pekebun beritahu saya, harga sawi 50 sen. 50 sen di Tanah Rata, turun 1 jam di Felda Sungai Koyan, pasar malam RM3.50. Saya tanya peniaga pasar malam, dari mana saya dapat? Dia kata dari Bentong, Karak. Pengedar kat situ. Bentong Karak ambil daripada pasar borong Selayang. So pasar borong Selayang pergi sampai Karak, pergi sampai Bentong, kemudian sampai Felda Sungai Koyan, RM3.50. 1 jam aja Tanah Rata Cameron Highland. Sebab semuanya mesti sampai di pasar borong Selayang. Ikan, sayur, segala macam mesti sampai situ. Dan disitulah harga ditentukan. Peguam kuasa sangat arif tentang kelemahan sistem yang ada di sini. Pelbagai peringkat jawatankuasa kementerian ditubuhkan. KDN ke, KPKT ke, pertanian ke, semua. Kita masih tak boleh menyelesaikan masalah penguasaan kelompok tertentu di pasar borong itu. Saya anjurkan kepada Menteri kembali menelaah laporan itu. Dan sudah ada beberapa syur jalan keluarnya. Itu juga satu komponen yang menyumbang kepada harga yang menjadi tidak sihat untuk rakyat. Betul? Akhirnya, saya masih lagi percaya keadaan yang tidak adil kepada KPDNDCP. Sebab dia peranan penguatkuasa. Dia pun ada akta kawalan harga. Sangat terbatas. Kementerian ini patutnya dikenali sebagai Ministry of Commerce and Consumers. Bukannya Ministry of Domestic Trade. Dia bukan ada perdagangan dalam negeri. Kedah dengan Perlis bukan berdagang. Malaysia berdagang dengan China. Malaysia berdagang dengan US. Itu tak apa, itu semantik. Tapi poin yang saya nak sebut adalah, dengan kuasa yang ada, rakyat melihat bahawa pada kementerian inilah untuk bantu turun. Saya cadangkan supaya akta kawalan harga dan anti pencatutan sangat tidak popular di kalangan peniaga. Betul. Tapi popular di kalangan rakyat. Sebab itulah akta yang membolehkan harga terkawal. 30 juta rakyat sukalah. Tapi peniaga tak suka. 365 hari nak kawal. Peniaga mereka kata biarlah ekonomi bebas. Tapi hujah kita adalah kalau pergi ke satu pasar raya, stock keeping unit itu ribuan jumlahnya. Yang kita nak kawal harga barangkali 30 item aja. 30 item je. Masuk ke gudang Aeon ke, Tesco ke, apa tu, Giant ke, berapa belah ribu, berapa puluh ribu stock keeping unit. Yang kita nak kawal harga ni barangkali 7 atau 8 je.
Contoh, roti kalau kita nak kawal. Satu daripada pilihan lain. Banyak. Itu logiknya. Argument dengan peniaga lah. Jadi, satunya kita boleh panjangkan tempoh. Kalau musim perayaan yang kita ada 7 musim perayaan, Depa Bali, Christmas, Raya Puasa, Raya Cina sebaiknya 7. Kalau kita kawal biasanya 10 hari, kita lanjutkan jadi 15 hari atau 20 hari. Jadi kalau 365 hari, jumlah kita kawal harga boleh jadi 80 hari atau 90 hari. Betul, peniaga tak suka. Tapi dalam keadaan tertentu, kita kena tengok kepentingan ramai melebihi kepentingan kelompok peniaga. Ya, dia marahlah. Saya faham. Betul. Ya, pertanian kata, biarlah penanam sayur dapat lebih sedikit. Tapi pada saya, prinsip yang saya guna adalah kepentingan ramai mengatasi kepentingan sedikit. Dia boleh berniaga 365 hari. Kita kawal harga boleh jadi 90 hari. Itu aja. Dia marahlah. Saya berbincang dengan ramai tokoh-tokoh ekonomi. Semua tak setuju. Semua tak setuju prinsip kawalan harga. Mereka tak setuju, tak apa. Janji rakyat suka. Ya. Jadi, Akta Kawalan Harga Anti Percaturan gunalah. Itu memang ada. Sila guna pakai. Kemudian, di bawah bumbung Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, lengkap data yang sangat bernilai. Okey. Kalau kita tengok, seorang rakyat Malaysia berbelanja, dia tolak troli, apa yang dia mula-mula masuk dalam troli dia? Beras, Pampers, Milo, susu, gula, tepung. Dengan mudah kita tahu 50 item paling popular rakyat Malaysia berbelanja. Sekarang ni, top 5 adalah Maggi. Paling banyak. Mesti ada. Sangat tidak sihat pemakanan ini. Jadi, daripada situ kita boleh tahu, daripada 30 atau 40 item popular yang menjadi pattern perbelanjaan rakyat, kita mungkin pilih 5 atau 6 daripada situ untuk kita pastikan kawalan harga berlaku ataupun perbincangan dengan rantaian harga, pembekal dan sebagainya. Itu saya fikir langkah yang praktikal dan segera yang boleh kita buat. Saya ulangi, yang pertama, ayam yang sangat popular, soft loan, output based subsidi. Saya syorkan supaya Majlis Tindakan Kos Sara Hidup yang dibubuhi Perdana Menteri, sehingga idea ini diterjemah menjadi kertas jemaah menteri dan dilaksanakan. Implikasi kewangan adalah tanggungjawab Kementerian Keuangan. Saya cadangkan daripada keuntungan cukai minyak sawit yang boleh kita gunakan segera. Ini berasaskan kepada libat urus saya dengan poultry companies yang meramalkan harga ini akan berkekalan sehingga 4 atau 5 bulan lagi. Jadi kalau itu boleh dibuat dalam masa segera, rakyat akan lega dan menjelang Christmas, mungkin dah tak sempat, tapi tahun baru Cina, kemudian bulan 4 adalah Hari Raya Puasa. 3 musim perayaan ini. Gawai lagi. Akan menjadikan kita mampu. Jadi, usul ini Tan Sri kita bahaskan dalam semangat untuk bukan saja menegur, jauh daripada mencari kesalahan, tetapi menganjurkan juga cadangan dan jalan keluar. Saya fikir ini semangat yang kita bawa dalam pembahasan ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.